wabarakatuh. Kita buka wajib kita dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Jadi macam biasalah, di awal kelas kita akan mulakan dengan matan. Okey. 1, 2, 3. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, fa'ila yaf'ilu, af'ala yuf'ilu, if'alan, fa'ala yuf'ilu, taf'ilan, fa'ala yuf'ilu, mufa'alatan, wa fi'alan, wa fi'alan, in fa'ala yanfa'ilu, infi'alan, افتعل يفتعل افتعالا افعل يفعل افعلالا تفعل يتفعل تفاعلا تفاعل يتفاعل تفاعلا استفعل يستفعل استفعالا فعل يفعل فعل يفعل فعل يفعل فعلا يفعل فعلا يفعل فعلا يفعل أفعلا يفعل إفعالا فعلا يفعل تفعيلا فعلا يفعل مفاعلة وفعالا وفعالا إن فعل ينفعل انفعالا افعل يفتعل افتعالا افعل يفعل افعلالا تفعل يتفعل تفعلا تفاعل يتفاعل تفاعلا استفعل يستفعل استفعالا فاعل يفعل فاعل يفعل فاعل يفعل فاعل يفعل فاعل يفعل فاعل يفعل أفعل يفعل إفعالا فاعل يفعل تفعيلا فاعل يفاعل مفاعلة وفعالا وفعالا إن فعل ينفعل انفعالا افتعل يفتعل افتعالا افعل يفعل افعلالا تفعل يتفعل تفاعلا تفاعل يتفاعل تفاعلا استفعل يستفعل استفعالا. Oh, dah habis sebelah mata. Sebaik guna. Jadi insya-Allah malam ni kita masuklah ke perbahasan yang terakhir. Ini perbahasan dari sudut bukan lagi mazid apa semua, tapi dari segi sudut huruf tu, illah ataupun sahih. Maka insya-Allah malam ni kata insya-Allah. Kalau tak kata kita akan sambung sampai datang. Allah. Sebab kalau buat kelas tu kita bayar lebih ha. Lebih ha kan. Okey. Jadi kita dah sampai kepada summaklam betul. Okey, jadi bila dah habis semua tu, dia pun kata summaklam. Kemudian ketahuilah i'lam atas wazan fi'il amar. Sama juga bahasanya kita samakan dulu. I'lam. Yang ni kenapa bukan i'lam, i'lamun? Kenapa bukan i'lam? Yang ni kita kata i'lam anta. Tapi sama ada kita kata majas mursal atau kita kata isti'arah. Kalau kita kata isti'arah, maksudnya dia sebut anta hadir, tapi yang dia samakan orang yang tiada pada depan dia, ghaib, disamakan dengan yang hadir dengan sebab ada tasbih. Ataupun kita kata ada muannas mursal, yakni disamakan alaqah antara yang hadir dengan yang ghaib itu adalah alaqah tabad, bertentangan.
ataupun kita kata dalam badal, yakni anta ataupun badal anta kena semua. Itulah antara cara-cara dia untuk takdir. Jadi i'lam kat sini dia ataf kepada mana? Dia ataf pada awal dulu. Kalau kita tengok mushaf pertama dulu, selepas daripada bismillah disebut apa? I'lam anna abwab at-tasrif khamsatun wa salatun. Jadi ataf kat situ. Summa'lam. Dan kita akan baca i'lam, jangan baca i'lam, kita baca summa'lam. Kerana itu hamzah wasal. Jadi ketika baca yang betul lah. Cuma kadang-kadang bila orang kelam-kelam mutadid, dia akan sebut sejelas dah i'lam semua tu supaya nak kasi nampak jelas. Kalau sepatutnya kita baca laju, dia akan tak boleh sebut tak sebut hamzah wasal tu. Summa'lam gitu je. Summa'lam anna al-fi'la al-munhasira, sifat bagi fi'la. Semuanya fi'il yang terhad, inhasara terhad. Fi hadhil abwab, dalam bab ini, imma sulasi mujarrad salim, sama ada dia sulasi 3 huruf asal mujarrad, tak ada huruf, tak ada tambahan, salim yang selamat. Lepas ni kita akan bahaskan salim tu maksudnya apa. Ini bukan salim penyanyi tu. Okey. Yang ada pula nyanyi lagu salim. Itu sulasi mujarrad salim nahwu karuma, seperti karuma. Sebab dia 3, dia ada tambahan dan dia salim. Tak ada huruf illah lah dan tak ada huruf lain. Cuma kita kata salim dia berbeza antara ulama nahwu dan ulama saraf. Dia beza. Apa hubungan dia? Belajar tak mantik, umum khusus mutlak, umum khusus min wajhin. Tahu tak? Tak tahu. Kenapa yang tak tahu? Panggil lah. Jadi begini. Macam matematik ke? Macam matematik. Apa? Ini umum khusus mutlak. Yang ni semua B adalah A, tapi tak semua A B. Faham? Contohnya A laki, B handsome. Semua lelaki handsome mesti laki, tapi tak semua laki handsome. Macam Anas Asabi lah. Jadi apa? Tak betul kan? Jadi dia semua laki handsome mesti A, tapi laki tak mesti handsome. Okey. Ini umum khusus mutlak. Kalau umum khusus min wajhin, di sini. Ini Samsung, iPhone. Dan ini persamaan orang. Persamaan pada apa? Pada Apple lah, tanya Apple. Persamaan pada handset. Jadi di sana ada handset iPhone, ada handset Samsung juga. Tapi di sana ada yang Samsung bukan phone. Contohnya Samsung ada nama kapal juga kan, kapal dia Samsung. Apa? PTI semua kan. Tapi Apple tak ada buat PTI. Dan Apple pun ada. Tapi contohnya macam susah. Buat lain. Mana? Oh ni. Apa lah tu kan. Selalunya gini lah. Sekejap, anda fikir lah. Cincin, ada cincin. Ni kayu. Ni cincin, ni kayu. Dia ada ketika digabung cincin kayu. Kayu kokar ke apa kan. Tapi di sana ada ketika dia cincin saja, bukan kayu. Cincin emas, cincin perak. Dan kayu pula ada ketika dia kayu saja, dia bukan cincin. Kerusi ke, perabot ke. Jadi tu dia umum khusus min wajhin. Ada satu wajah dia sama, tapi dia ada sudut yang beza masing-masing. Kalau kasih tak ada, memang semua B ada A. A je yang ada A tapi tak ada B. Dia dah pergi. Kalau mutabayinah, berlawanan terus. Ni laki ni perempuan. Ada beza terus. Dia tak ada gabung. Dia memang beza. Satu jenis makhluk yang berbeza.
Ni makhluk perempuan, lelaki-lelaki. Dia tak ada tiba-tiba tengah ni transgender. Tak ada kat barang kita. Okey. Ini untuk umum khusus mutlak, ni umum khusus miwajib, ini mutabayyinah. Hubungan dia tak ada hubungan terus, beza. Bagi dia. Tapi kita tahu inilah basic. Tahu ni dulu. Dah tahu lebih banyak kena belajar mantik lah. Ni faham Umum khusus mutlak, umum khusus miwajib dengan mutabayyinah. Faham Okey, sekarang kita akan belajar apa salim di sisi nahwu dan sharaf. Okey. Hubungan salim di sisi nahwu dan sharaf adalah ni. Umum khusus miwajib. Sebab salim di sisi ulama nahwu adalah pada yang tak kenal di sisi sharaf huruf asal bukan illah. Kalau di sini nahwu salim adalah huruf hujung bukan illah. Ini maksud salim di golongan masing-masing. Itu sebab orang kata likulli ilmin mustalah. Ya, ilmu ada mustalah. Sebab kalau kadang-kadang orang yang tidak dia macam belajar dia berterabur lepas tu bila bahas satu masalah dia pergi masukkan istilah ni ke istilah lain. Contohnya kalau contoh kat sini dia pergi bahas salim di sisi nahwu, padahal kita tengah bincang salim di sisi sharaf. Kata sama. Apa bezanya? Kenapa kita kata kaitan begini? Sebab ada keadaan mereka kumpul. Ini jadilah bentuk salim di sisi nahwu, sharaf dan nahwu. Contoh perkataan kamu ma. Adakah huruf asal dia bukan ilah? Betul tak? Huruf asal bukan ilah? Betul. Huruf hujung bukan ilah. Betul tak betul? Betul. So disalim si nahwu dan sharaf. Tapi kalau contoh perkataan jadi dekat sini lah. Kalau kat rumah kat sini. Maknanya dia kena berdua. Kalau buat belakang rumah dekat sini dia salim belaka. Tapi kalau contoh kata apa? Contoh kalau perkataan ba'a jual. Ba'a salim di segi siapa? Ba'a salim dari segi nahwu. Sebab huruf hujung dia bukan ilah. Tapi segi sharaf dia tak salim. Dia kata salim dia ilah sebab ada dia alif kat sini. So maknanya ba'a, kalau ba'a dekat sini. Kalau rumah kat sini. Contoh kalau is kalau kata Islam kau dia asalnya salah kau. Asalnya salah kau. So dia salim tak di sisi nahwu? Di sisi sharaf? Salim. Dia salim di sharaf. Tapi di sisi nahwu dia salim tak? Tak, sebab ujung dia huruf ilah. Nampak? Jadi masing-masing ada sama dan ada keistimewaan masing-masing. Ini kita namakan sebagai umum khusus biwajib. Okey, faham Ini hubungan salim di sisi sharaf dan nahwu. Jadi apa kita belajar sekarang? Salim di sisi sharaf lah dalam buku bab sharaf Tapi ini saja info tambahan. Salim makan dah?
Salim ke? Ke tak saling pun? Pernah anak tulis tak saling. Apa hati? Belakang dengar belakang. Dengar? Tak dengar nak pakai mic. Dengar? Okey. Jadi dia kata sulasi apa ni, semua fi'il yang ada dalam bab ni imma sulasi mujarrad salim nahu ka rumah, wa imma sulasi mujarrad ghairu salim nahu wa'ada. Sebab fa'ul fi'li dia waw. Jadi dia tak salim lah, ada orang lain lah situ. Wa imma ana lupa dah Allah Mustafa. Kalau musannif rahimahullah nafa'ana bi darin amin rabbil alamin. Oh, lupa saya. Semangat nak mengajar tu kan. Macam mana? Allah, bukan rezeki Allah. Wa imma ruba'i mujarrad. Wa imma ruba'i mujarrad. Mana? Wa imma sulasi mujarrad. Sulasi mazid. Wa imma sulasi mazid salim. Nahu akrama. Akrama nak salim juga. Tak dulu ilah. Wa imma sulasi mazid fihi ghairu salim nahu aw'ada. Sebab ada waw di situ. Waw pada fa'ul fi'li. Wa imma mujarrad salim nahu dahraja. Wa imma ruba'i ghairu salim. Ruba'i yang tak salim seperti waswasa. Kenapa kita kata waswasa ghairu salim? Okey, kita boleh kata waw, ada waw macam tu. Kalau zalzalah, mana alif, mana waw, mana ya? Mana? Kenapa kita kata dia ghairu salim kan? Sebab dia mudha'af. Sebab dia mudha'af. Kenapa mudha'af kat situ? Mana ada sabdu kat situ? Yang tak jangan nipu anak. Anak tak kata tipu. Mana dia punya mudha'af? Tak ada sabdu kat situ. Dia berulangan huruf. Jenis huruf dia berulang. Sebab mudha'af di sisi ruba'i bukanlah sabdu, bahkan sama huruf pertama dan ketiga, kedua dan keempat. Mudha'af di sisi ruba'i gitu maksudnya. Dah saling kan? Ni nak tengok ni. Di hujung tak nampak buku je, tak mengaku anak murid. Jadi kalau di sisi PN sulasi, gini lah mudha'af. Fa'ala, daraba ke, qatala ke. Tapi di sisi ruba'i, mudha'af adalah berulang, 1 dan 3 sama. Dia gini. Fa'ala 1 dengan 3 sama, 2 dengan 4 sama. So contoh zalzalah. Oh ni kan zalzalah. Contoh zalzalah 1, 3 sama, 2, 4 sama. Maka ini maksud mudha'af di sisi ruba'i. Kena pastilah. Lebih kuat. Okay. Wa yuqalu li hadhihi al-aqsam wa imma ruba'i mazid fihi salim nahu dadah raja, wa imma ruba'i mazid fihi ghairu salim nahu tawaswasa. Dan sama ataupun sama ada ruba'i yang tambahan padanya salim seperti tak ada raja, ataupun ruba'i tambahan yang padanya ghairu salim seperti tawaswasa. Wa yuqalu li hadhihi al-aqsam al-aqsamus samaniyah. Dipanggillah aqsam sebagai aqsam yang 8. Sebab apa rasa 8 dibagi gini? Ingat kita bahas lafaz fi'il sekarang ni, bukan isim. Sebab kalau tak isim pun ada juga mazid dan mujarrad apa semua. Cuma kita dalam kitab ni tak belajar isim, belajar fi'il saja. Kenapa? Sebab fi'il yang banyak. So ada
Sebab anak-anak meraihkan mau tadi ini ni, anak boleh belaka. Kalau tak anak suruh kias sendiri je. Bila apa lah, anak rajin sikit. Mau tahu gaji lebih. Gaji dah. Nak tahan pun duit-duit semua. Sebab bentang tak percaya. Sampai rendahkan guru. Soal berapa sini? Saya kira salah jaga. Kira berapa? Kira boleh salin lah. Nampak kira mana? Takkan nak kira dah sini bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Sebab PL sama ada sulasi ataupun rubani. Pecah pula mujarrad ataupun mazid. Setiap satu pecah pula kepada dua. Salim ataupun ghairu salim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So ini aqsamu samaniyah. Faham? Habis ya pembagian situ. Dia bagi pula. Saya akan bagi cara lain pula depan. Cara kedua. Summa alam. Kemudian ketahuilah. Ataupun dalam matan antum sebut tulis apa? Mu'alam saja. Ada nuskah sebut summa alam. Ya, ada nuskah tulis summa alam. Kemudian ketahui juga anna kulla fi'l, bahawa tiap-tiap fi'il dia beza beza antara ni dah salah belum? Senang kan? Senang je, dia fikir sendiri pun dia salih ni. Kena tu nak tengok juga. Padam tengok ke? Padam ya. Tak dapat kali nanti tengok rakaman. Dia beza antara dengan kullu dia beza antara ni. Nampak ada sama, sebenarnya beza. Bila kita kata kullu fi'li, sedangkan fi'li nakirah, maka dimasukkan dalam semua afrad kepada fi'l, kepada benda yang disebut diidhafahkan. Contoh bila saya kata kullu rajulin, kena bersemua lelaki. Faham? Kalau sebut kullul fi'li, dia kena kepada juzuk kepada benda tu. Contoh saya kata kullu rajuli. Dia akan jadi kena pada setiap juzuk pada lelaki. Telinga, mata, apa semua tu. Tu beza dia. Dia punya kesan beza tu, akar khilaf tu akan nampak depan ni. Ketika macam contohnya bila kita kata nak makan, kalau kata akal tu kullar raghifi, saya makan seluruh juzuk bagi satu roti. Faham? Memang betul lah. Tapi kalau kita kata akal tu kullar raghifin, saya makan semua roti yang ada di dunia ni. Tu beza. Jadi salah makna. Jadi bila musannif sebut kat sini kullu fi'lin, sebab dia sebut ada semua fi'il lah. Dia akan jadi grup, akan masuk dalam kumpulan-kumpulan yang akan sebut lepas. Cuma kat sini kita kata beza antara kullu fi'li dengan kullu fi'lin. Kalau kullu fi'lin kena berafrad. Afrad ini segala benda betul lah. Laki semua laki dunia contohnya. Kalau kata kullul fi'li, dia kena satu benda tu segala juzuk yang ada pada benda tu. Okey. Anna kulla fi'lin imma sahihun, sama ada sahih. Sahih wahwa, maksud sahih itu adalah alladhi laisa fi muqabalati al-fa'i wal 'aini wal lami harfun min hurufil 'illah. Ia adalah fi'il yang tidak ada pada bertentangan dengan fa, dengan ain, dengan lam itu. Tak ada apa? Tak ada huruf daripada huruf-huruf illah.
kat sini laisa tu kan dia perlu berisim dengan khabar. Sebab dia fungsi dia sama macam kana. Mana isim laisa? Kat sini bahasa Arab memang dia terbalik-balik sikit. Jadi sekarang kita tak tahu mana isim laisa. Mana? Fi muqabalati. Salah. Harfun. Asal ayat dia laisa harfun min hurufil illah fi muqabalatil fa'i wal aini wal lam. Tu sebab harf buat kita harfun, tak baca harfan. Kalau harfan tu, kalau harf tu jadi khabar laisa, dia kena baca dengan mansub. Sama macam kana lah. Kana Allahu ghafurur rahima. Ghafura khabar bagi kana baca dengan mansub. So kalau harf kat situ adalah khabar bagi laisa, patut baca mansub. Tapi kita kata tak. Kat sini harf tu isim bagi laisa. Fi muqabalati tu, itu baru senang kata khabar lah. Kalau tak sebenarnya dia ada ta'alluq dengan mahzuf, yang mana mahzuf tu jadi khabar bagi laisa. Mana kalau kita takdir lebih dalam, yang ni laisa harfu min hurufil illah kainatan fi muqabalatil fa'i wal aini wal lam. Kainah dia hazaf. Okey, faham saja sebut itu. Nak tunjuk kepada antum, kadang-kadang baca kitab ni, kadang-kadang dia memang Arab dia terbalik-balik. Memang Arabnya style gitu. Dia tak ada direct gitu. Dia ada sebab-sebab balaghah dia. Jadi fi'il huruf itu adalah fi'il yang tidak ada huruf illah berhadapan, bertentangan dengan fa', ain dengan lam. Maknanya ni wazan kita. Dia bunyi bertangan ni tak ada huruf illah. Contoh kata apa? Bertangan fa ka, tak bukan huruf illah. Bertangan ain ta, bukan huruf illah juga. Bertangan lam ba, bukan huruf illah. Maka huruf sahih. Maksud okey, kenapa dia bahas sahih dulu daripada illah? Sebab kan dia bahas tentang bahasan antara huruf illah dengan huruf sahih. Kenapa dia bahas huruf sahih dulu? Sebabnya dia ada jawapan. Kalau jawapan paling senang, kita kata sebab huruf sahih ni tak ada huruf illah, maka dia bahas sahih dulu. Tapi ada ulama kritik. Ada ulama kritik sebab sekarang ni kita memang nak bahas yang illah, bukan nak bahas yang sahih. Kita memang nak bahas yang illah, so utamakan illah lah. Lain lah kalau kita nak bahas pembahagian tentang sahih, maka utamakan sahih. Jadi, tapi jawapan tu macam payah sikit lah. Apa tu payah sikit. Jadi kita kata ginilah, untuk kenal sesuatu ni lebih dalam kita kenal bila kita kenal lawan dia. Contoh, bila kita nak kenal putih, kenal hitam. Kalau nak kenal tinggi, kenal rendah. Lagi kita akan kenal benda tu. Nak lebih kenal gemuk, kenal kurus. Macam tu. Jadi kalau itu kita nak kenal muqtal, maka kenal yang sahih dulu. Itu sebab dia utamakan sahih. Dia bahas sahih. Dikatakan lukisan oleh Da Vinci tu, yang dikatakan cantik tu, sangat masterpiece tu. Dia orang tanya dia macam mana dia boleh lukis dengan sangat comel itu. Dia kata, aku buang segala benda yang tak comel. Dia lawan gitu. Satu kaedah macam kat sini lah. Kaedah dia macam tu, macam kat sini. Yang ni diutamakan sahih dulu supaya kita boleh kenal betul-betul muqtal nanti. Jadi sahih macam tu. Kemudian wa misalu kan. Wahia ay huruf illah tu apa? Al-waw wal alif wal ya. Inilah huruf illah. Waw, alif dengan ya. Kenapa ini dinamakan huruf illah? Sedangkan illah maksud sakit. Kenapa? Kerana kata ulama, orang bila sakit dia akan sebut bunyi tu. Dia akan sebut bunyi Y macam tu. Tapi tak tahu illah ada reason lagi. Kita pun tak tahu, tak dengar lagi orang sakit sebut Y tu. Tak tahu kalau bahasa Inggeris lah Y. Bahasa Inggeris yang tahu
Tapi kata gitu, disebutkan waw alif dengan ya ni ilah kerana orang sakit sebut huruf ni. Okey. Tapi nak jawapan kedua, ulama kata sebab ilah ni kan berubah. Sakit ni kan membuat orang tu berubah. Gemuk kurus. Jadi keding itu, maka ketika begitu juga ilah ni. Dia huruf-huruf yang boleh berubah. Tu kita tengok sebelum ni ya, bila sebelum dia baris fathah jadi alif. Waw kalau sebelum dia baris bawah jadi ya. Jadi kerana huruf ni berubah, seperti berubahnya orang sakit. Dia bersihat sakit, kurus jadi gemuk jadi kurus. Maka dia dinamakan huruf illah. Dan mereka memang, yang ni para ulama kadang-kadang memang menamakan sesuatu bila dia ada perumpamaan, dia ada persamaan dengan sesuatu. Walaupun persamaan tu sangat sikit. Contohnya gini lah, bunyi tu macam bunyi orang sakit. Sikit je perumpamaan dia tak betul-betul pun. Bukan semua orang bunyi gitu. Tapi sebabkan ada mula basah maknanya persamaan sikit-sikit, boleh. Biar ada nama mula basah. Nak kita sebut biar ada nama mula basah. Dengan walaupun sedikit persamaan. Jadi huruf ni dinamakan huruf yang illah, yang sakit. Wal hamzatu wat tad'if. Hamzah dengan tad'if ni bukanlah dia ataf kepada waw. Sekarang kita akan bincang pasal ataf untuk kasi nampak. Lain kita atafkan dia, lain maknanya. Sebab mata sebab apa? Muqabalah harfun min hurufillah. Sebenarnya kata fi muqabalati harfun min hurufillah. Lepas tu dia kata wahya al-wawu wal alifu wal ya. Lepas tu dia kata wal hamzah wal tad'if. Kita nak bahaskan sebelum ni. Okay, ni kita akan bagi bahaskan sekali lagi. Contoh lain pula. Ni waw ni ataf mana? So kalau kat sini tak pelik lah. Waw huruf illah, alif juga huruf illah, ya juga huruf illah. So yang ni memang dia ataf pada waw tadi. Dan kalau hamzah ataf pada waw juga ke? Kalau kita kata dia ataf kepada waw, maknanya ini akan ambil tempat ni. So maknanya buang waw ni ganti hamzah. Dia akan jadi harfu min hurufil illah wa hiya hamzah wa tad'if. Sedangkan hamzah huruf illah ke? Hamzah huruf illah. Tad'if tadi huruf illah. Tad'if huruf illah. Tu sabdu. Maka kena tengok dia ataf mana. So bukan ini mutma'atun ilaih ni. Matu alaih ni bukan. So mana matu alaih ni? Dia ma'atuf di mana? Dia ma'atuf kepada apa? Sebab hukum ataf ni dia mengambil hukum ma'tuf ni, dia mengambil hukum ma'tuf alaih. Harfu. Dia balik kepada harfu. Itu. Datang. Kalau kita kata balik kepada harfu, maka buang harfu semua ni, letak hamzah kat sini. So kita baca ayat kan? Sahih wa huwa alladhi laysa fi muqabalati fa'ihi wa aynihi wa lamihi hamzatun al-hamzatu wat tad'if. Sahih itu adalah apa perkataan fi'il yang tidak bertentangan dengan fa' ain dengan lam dia hamzah. Apa kena? So bermakna dia perlulah digantikan ke harfu. Bukanlah diganti kepada waw. Kalau diganti kepada waw, kita kata maksud dia akan jadi bahawa sahih itu adalah fi'il yang bukanlah bertentangan dengan fa' ain dengan lam dia huruf illah. Huruf illah itu ialah waw, alif, ya, hamzah dan tad'if. Salah. Sebab hamzah dengan tad'if bukan huruf illah. Maka kena perhati molek. Balik mana? Dia ataf mana?
Lain apa? Lain maksud. Jadi itulah maksud sahih. Yang ini sahih ni adalah apa saja yang tidak ada huruf illah dan tak ada hamzah dan tak ada tad'if. Nahwu nasara. Contohnya seperti nasara. Nasara ada huruf illah? Tak ada. Ada dibaca dengan satu pun tak ada juga. Ada baca dengan hamzah? Tak ada. Maka dia huruf sahih lah. Tu wa imma balik mana? Wa imma balik mana? Balik kampung. Tak ada. Kalau tak nak jawab sangat, tak terpaksa lah jawab. Wa'lam anna kulla fi'lin imma sahihun wa imma mu'tal. Balik situ dah. Balik situ, atau situ. Ataupun mu'tal. Jadi fi'il sama ada sahih ataupun mu'tal. Mu'tal wa huwa, mu'tal ni adalah alladhi yakunu, bahawa jadilah fi muqabalati fa'ihi wa 'ainihi wa lamihi, jadilah pada bertentangan dengan fa', ain dengan lam dia, harfun min hurufil illah, satu huruf daripada huruf-huruf illah. Nahwu wa'ada. Wa'ada, mana huruf illah dia? Wow. So dia tak semestinya kena mati. Wa'ada baris, tapi huruf illah juga, sakit juga. So dia hidup tapi dia illah. Kalau qala, mati dan illah. Qala so alif. Kalau tara, mana huruf illah dia? Mana? Ada masalah. Siapa kita kata asaliyah. Lepas tu pembahagian mu'tal. Mu'tal ada banyak nama lah. Sakit pun banyak nama. Kalau orang sihat satu je nama dia sahih. Tapi orang sakit banyak nama. Jadi apa nama-nama yang sakit ni? Imma mithalun, mithal, wa huwa alladhi yakunu. Dan misal itu bahawa yang jadi alladhi yakunu, fi'il yang fi muqabalati fa'ihi harfu min huruf illah. Apa yang bertentangan dengan fa' dia, huruf daripada huruf-huruf illah. Bermakna fa'ala, fa' tu huruf illah. Itu maksud dia. Kenapa kita namakan dia misal? Misal ni maksud apa misal? Faham-faham yang tu lah. Misal ni maksud apa? Contoh. Huwa mislu hiya. Contoh. Seperti. Misal tu bukan contoh sini. Oh, dapat contoh tadi. Ingat minta contoh Lana tadi. Okey, misal tu maksudnya contoh sepertilah seperti. Jadi kenapa dinamakan misal? Kerana huruf illah di dalam kategori ni dia berbaris sama macam huruf sahih. Wa'ada, yasara. Kan barislah ke? Dia tak boleh matikan. Kalau dimatikan masih nak hidup. Masih nak hidup pula. Kalau dimatikan masih nak baca. Kalau tambah alif hamzah wasal pula. Jadi bab lain tu. Kerana itu dia wajib berbaris sebab dia di awal perkataan. Dan disebabkan dia wajib berbaris, maka dia seperti fi'il yang sahih. Pada sudut berbaris lah, bukan sudut huruf. Kerana itu nama dia misal. Bila antum ingat reason nama-nama dia macam tu, boleh ingat lalu. Orang tanya, okay, bagi fi'il yang misal. Kita pun jawab, wa'ada ya sarah. Kita pula tanya dia, kamu pula bagi contoh lain. Pening dia. Itu maksudnya kita dengan semata ingat nama je, kita tahu dah apakah kategorinya. Misal yang sama seperti huruf sahih dari sudut wajib berbaris. Contohnya wa'ada janji, ataupun yasara mudah. Okey. Wa imma ajwaf, ataupun ajwaf. Ajwaf ni asal ni maksudnya batin. Jawfah, rongga dalam dia kata. Dinamakan fi'il yang ajwaf. Pertama kita tahu fi'il ajwaf apa? Fi'il ajwaf ialah wa huwa alladhi yakunu fi muqabalati 'ainihi harfun min hurufil illah. Bahawa fi'il yang jadilah pada bertentangan dengan ainnya huruf daripada huruf-huruf illah. Bermakna fa'ala, ain lah. Ain tu dia huruf illah. Jadi dinamakan fi'il kategori ini sebagai ajwaf kerana jawf
Itu ada masuk rongga dalam, bahagian dalam lah, perut semua tu. Bila dia di tengah ain, seakan-akan ain tu adalah rongga dalam bagi fi'il tu. Fa depan, lam belakang, ain tu macam rongga dalam, tengah-tengah. Jadi bila huruf ilah berada di situ, dia seakan-akan huruf ilah berada di rongga dalam fi'il. Kerana itu dinamakan ajwaf. Apa? Bila kita hafal je, kita tahu je sebab nama tu, boleh tahu lalu kategori apa kan kata-kata ni. Selagi entah biasa jawab dengan betul lah. Bangga kan anak. Kerja yang usah boleh tak anak lagi. Okay. Lepas tu apa lagi? Wa imma ajwaf. Yang ni huruf fi'il yang jadilah pada bertepatan dengan ain itu huruf dan huruf illa. Nahu qala. Qala asal dia qawala. Dia contoh bagi waw ni. Kalau kala dia asal dia ya. Sebab bagi masdar dia kailu, timbangan. Bahkan kana pun daripada sini ajwaf. Kana yakunu. Kana yakunu. Awal dia asal dia adalah waw. Kana yakunu kaun. Wa imma naqisun ataupun naqis, yani alladhi yakunu fi muqabalati lamihi harfu min huruf illah, fi'il yang bertepatan dengan atau bertentangan dengan lamnya itu, lam fi'il itu huruf daripada huruf illah. Nahu ghaza, yani ghaza yaghzu asalnya waw. Rama yarmi asalnya ya. Dia bukannya berlaku pada fi'il macam ni je. Mazid pun panggil gitu lah. Contoh injala. Injala asal daripada jala. Itu ni jugalah kita panggil sebagai naqis lah. Ataupun kalau tadi ajwaf tadi kan, bukan sepertinya fi'il sulasi. Ada je daripada mazid apa semua. Contoh apa mazid? Contoh mazid apa? Inqada tu walaupun dia mazid, dia dikira sebagai apa ni? Ajwaf juga. So mana ajwaf, misal, naqis semua ni bukan setakat berlaku pada fi'il sulasi, berlaku pada semua yang wazan-wazan kita baca sebelum ni. Cuma kat sini dia bagi yang ringkas lah, yang senang bagi yang sulasi, meraihkan mubtadi'in. Wa imma lafifun ataupun lafif. Tadi semua huruf ilah satu. Kat sini dia mula masuk huruf ilah yang dua. Lafif. Yang ni bila huruf ilah ada dua dalam perkataan tu. Dinamakan lafif kerana semua istimak, kumpulan dipanggil lafif. Maka disebabkan perkataan ini dia berkumpul dua huruf ilah di dalam perkataan, dalam fi'il tu, maka dia dipanggil lafif. Itu reason kaitan dia dengan lughah. Wa imma lafif, dan ada ataupun lafif, wa huwa alladhi yakunu fihi harfan, dan ia adalah fi'il yang ada di dalamnya dua huruf min hurufin illah, daripada huruf illah. Wa huwa ala qismain, dia ada dua bahagian. Dia ada dua bahagian. Sebab dia sama ada lafif makrun. Al-lafif makrun, yang ini lafif yang bercantum makrona, bersekali. So maknanya huruf illah tu dekat-dekat sebelah-sebelah. Ataupun mafruq, daripada farqa, pisah. So daripada fa dengan, dia berada di fa dengan lam, bukan pada ain. Jadi kat sini dia tak datangkan banyak. Sedangkan pada taksim akli, maknanya kalau kita ikut akal, kita boleh taksimkan banyak. Sebab dia kata lah, kalau lafif makrun, maksudnya dia bersebelah-sebelah. Sebelah-sebelah tu maksudnya sama ada dia kat sini atau dia kat sini.
Ada sebelah-sebelah cara lain? Ada lagi sebelah-sebelah cara lain? Ada lah ni ada. Ada sebelah ni ya, 3 kan tu. Okey, lepas tu sama ada mafruq. Mafruq maksud pisah. Pisah mana? Sini dengan sini. Ada tak cara pisah lain? Ada lah. So 3. Tapi jangan sampai situ je. Senang sangat. Susah lah sikit. Bahawa tiap-tiap 3 ni ada possibility sama dia, sebab dia sama ada begini. Dia sama ada waw dengan waw, ya dengan ya, waw ya ataupun ya waw. Empat. Maka setiap satu ni ada 4. Sama ada kita kata waw, waw, lam, ataupun ya, ya, lam, ataupun waw, ya, lam, atau ya, waw, lam. Sama juga. Oh, sama juga, ada 4 juga. Sama ada fa, waw, waw. Oh, macam lama Cina dah. Fa, waw, waw. Ataupun fa, ya, ya. Nama Cina. Nama awet Cina tak? Ataupun waw, ya. Ataupun fa, ya, waw. Okay. Ni pula fa, waw, ain, waw. Ataupun ya, ain, waw, ya, ain. Mana nak pening lah benda ni. Dah macam Moskut lah sini. Waw, ain, waw, ya, ain, ya, waw, ain, ya, ya, ain, waw. Apa? So kalau contoh waqar dekat ni waqar. Benda kan? Mana waqar? Waqar dekat ni waqar. Waqar dekat ni. Yang wa'awa. Wa'awa. Ada. Wa'aya, waqar wiqayah. Oh. Wa'aya. Mana wa'aya ni yang ni. So dari segi taksim akli ni maknanya dari segi akal kita boleh pecah berapa? Dia banyak. Tapi ada taksim wuku'i. Yang ni taksim reality. Kata taksim ada 4 ni. Tapi kita bagi tahu dulu. Taksim akli ni maknanya dari segi akal kita berfikir macam ada possibility ni, possibility ni, possibility ni. Tapi yang berlaku kat reality bukan semua. Berapa sahaja. Maka daripada banyak ada 12 ni. 4 sini, 4 sini, 4 sini. 4 dak 3 berapa? Lambat. Dia lah. Jadi tengok ya. Anda buat dah siap-siap hari. Okay. Daripada banyak-banyak ni bukan semuanya ada. Contoh pada fa nga'a. Fa ni. Huruf ilah pada fa nga'a ni. Semua tak ada. Haji dalam surah Al-Tablis. Yang penat. Tak ada gunanya. Okey. Lepas tu dekat sini lah yang mafruq. Bukan semua ada juga. Yang ada hanyalah waw ayah. Macam waqar tadi. Tu je ada. Yang lain tak ada. Lepas tu kat ni pula yang ain dengan lam huruf illah pula pun bukan semua ada. Tapi yang fa ya waw tak ada. Ayat lain ada. Mana yang tanda right dia ada. So akhirnya yang ada cumalah 4 sahaja. Segi taksim akli banyak. Tapi dari segi reality yang berlaku cumalah 4. Pada mafruq hanya 1, waw ayah. Pada yang makrun, yang ni pada ain dengan lam, huruf ilah pada ain dengan lam, ada pada fa waw waw, fa ya ya, fa wa ya. Adapun fa ya waw tak ada.
Okey. So inilah taksim yang wuku'i yang berlaku. Cuma 4. Al-awwal al-lafiful makrun. Makrun dia punya isim maf'ul. Dia punya fa'il apa? Corona. Apa? Lama dah orang kat lancang ni. Corona. Kita je lalai. Makrun, lafif makrun. Alladhi yakunu fi muqabalati ainihi wa lamihi. Ini baru jadilah pada muqabalah ain dengan lamnya. Harfani min hazil huruf. 2 huruf daripada huruf illah. Sebab matan kata gitu pada ain dengan lam. Kenapa? Sebab kalau tak makrun dari segi akal kata boleh je faham ain. Tapi matan kata ain dengan lam sahaja. Kalau matan tak sebut kenapa? Tapi kalau dalam syarah sebut. Ini kerana tak wujud. Jangan tu nak reka lah. Itu jangan reka, okey. Bukan bahasa kita ni. Jadi orang kata tak ada. Orang nak kami tak tinggi tu kata ada lah. Orang nak kan. Setakat kata syarah tak ada. Nahu contohnya adalah tawa, ya. So waw tu pada ain, ya pada lam. Nampak dia lafif makrun. 2 huruf daripada 2 huruf illah. Dan dia bukan setakat pada usulasi lah, dia berlaku juga pada yang lain-lain. Pada apa ni mazid semua ada je. Qawwa, yuqawwi, taqwiyah, ayat, ihya, itulah. Syawa. Mufa'alah contohnya dawa, yudawi, mudawa, dawa, apa? Dawa, kan? Ain dengan lam itu kan huruf illah. Lepas tu yang asani al-lafif mafruq. Lafif yang mafruq yang terpisah. Wa huwa alladhi yakunu fi muqabalati fa'ihi wa lamihi harfani min hadhihi huruf. Ia adalah fi'il yang beradalah pada bertentangan dengan fa' dengan lam dia, 2 huruf daripada huruf-huruf illah. Nahwu waqa, ya, waqa yaqi wiqayah. Waw pada fa'ul fi'li, ya pada lamul fi'li. Dia cuma nyatakan je. Wa imma mudha'af, ataupun kita kata huruf illah tu juga adalah huruf fi'il mu'tal tu sama yang tadi semua tu, ataupun mudha'af. Mudha'af ni maksudnya dia takrar, berlaku takrar pada huruf. Berlaku takrar pada huruf. Fa'ala, fa ain ain lam. Dipanggil juga kategori ini sebagai asam. Al-asam. Kenapa? Asam kenapa asam? Apa maksud asam? Dia bahagian OKU. Pekak. Kenapa dipanggil pekak? Saja nak latih otak yang tu. Saya berulang-ulang nak cakap. Dia pekak, kena cakap ulang-ulang. Betul. Itulah sebab nak tipu tapi tak apa. Dia panggil juga asam pekak kerana sebagaimana orang pekak ni kita kena ulang sama orang cakap dengan dia. Begitu juga fi'il ni dia diulang huruf dia. Nampak dia sama kat situ. Kita kata orang Arab kadang-kadang dia dinamakan dengan lain kerana ada nama mula basah. Ada sama-sama sikit-sikit pun dia namakan sama-sama juga. Kan itu kat sini untuk bahagian mudha'af ni dinamakan juga asam. Yang ni pekak. Kerana sebagaimana orang pekak ulang kita cakap dengan dia, bagi itu juga kat sini huruf dia diulang. Cuma ada kritikan mengatakan bukan semuanya diulang.
Maksudnya ulang sini dengan sabdu tu idgham. Bukan dia macam tu. Dan rubai bukan tak berlaku idgham kan. Rubai cumalah 1 dengan 3 sama, 2 dengan 4 sama. Tapi tak berlaku idgham, macam fa'ala. Nah ya. Jadi ketika habis ulama jawab balik, kat sini dia takrif dia ada takrif yang khusus, takrif umum. Dia bagi takrif khusus. Dan dia bincang-bincang, pendek kata macam kita kan ni tak apa kuat lah maksudnya. Ini kan mutahdiin saja. So bagi takrif yang mudah-mudah ya. Tak perlu nak takrif yang macam manis. So kat sini tak ada masalah pula sebut dengan takrif gitu. Mana? Kawan mudhaf. Wa huwa alladhi yakunu, bahawa mudhaf inilah yang jadilah ainuhu wa lamuhu min jinsin wahid, daripada jenis yang sama. Kat sini lah. Kan kalau macam rubai. Macam tu ke? Tak pun. Rubai mana di sini kan? Rubai fa dengan lam pertama sama, ain dengan lam kedua sama. So kalau ikutkan tak masuk takrif. So takrif tak jamak. Takrif tak merangkumi semua. Tapi kita kata ini kita mutahdiin sahaja, maka tidak perlu terlalu detail pun tak apa. Jadi kalau kat sini kata mudhaf adalah apa yang ain dengan lamnya sama. Contohnya kalau macam fa'al, kalau kat sini contohnya macam madda. Kalau qatala tu bukan, walaupun sabdu tapi tu bukan. Sebab dia asal qatala, ain dengan lam tak sama. Tapi yang dimaksudkan sini adalah seperti madda. Asalnya adalah madara. Madara. Asalnya madara. Lain. Asalnya madada. Madada. Dia bab apa? Dia bab mana? Jangan takkan sebut apa? Wa min babil awal. Babil awal bab apa? Fa'ala. Fa'ala yaqulu. Kan? So dia madada yang dudu. Jadi tak ada sebut itu lah. Wa min babil awal ataupun wa min babi nasara. So kita kena ingat bab ni contoh supaya bila kita sebut tu kita dapat detail dulu. Dia apa tasrif dia. So dia badada yang dudu mudah. Dia fa dengan ain dia sama. Kan itulah dia dipanggil sebagai mudha'af. Nahu madda asluhu madada. Madada huzifat harakatud dalil ula, dihazaf. Kadang-kadang nanti lambat sebab kitab ni dia kitab lama bukan kitab lama. Cetakan tak mahal, so tak bezakan antara matan dengan syarah. Jadi sesat mana. Dia asalnya madada. Lepas tu kita matikan dal pertama. Bila dah mati dal, kita idghamkan kepada yang kedua. Jadilah madda. Tu perubahan dia. Hang jawab kat sini. Ya muddu. Dan ni dhammah dia dibalikkan kepada mim. Dibalik kepada mim. Maka jadilah yamud. Ini mati. Mati jadilah bila mati dan yang kedua berbaris, kita akan belajar lepas ni. Dia wajib idgham. So bacalah ya muddu. Itu perubahan dia. Okey. Nahu madda asluhu madada uzifat harakatid dalil ula, dihazafkan harakat dal yang pertama. Thumma udghimat fid dalis tsaniyah. Kemudian diidghamkan. Udghimat hiya. Kat situ ada dhamir mustatir. Udghimat hiya. Kita kata hiya sebab ada ta muannas kat situ. So hiya balik pada mana? Udghimat hiya. Hiya balik mana?
Dia cara dia kan, sebenarnya kadang-kadang kalau nak baca kitab ni, kalau kita tak ada nahu pun kita boleh je baca kasar-kasar lah, tak ada detail. Contohnya bila tulis ni kan, daraba Udwinan dan Fidel asalnya. kalau sama makan Zaid. Kalau kita tahu nahu pun, tapi kalau kita translate sesa, macam orang awam translate sesa, makan ikan Zaid. Kalau kita pakai otak pun, takkanlah ikan tak makan Zaid. Kan? Biasalah makan tu Zaid yang makan ikan, sekalipun dia dahulukan ikan. Ada tu masuk anak bila untuk faham baca kitab, translate untuk awal-awal lah. Semata-mata translate pun boleh dah. Tetapi kalau dari nahu lagi mantap. Kita akan tahu, oh sini maf'ulun bih diawalkan apa semua. Bila dari nahu apa semua, bawa ayat-ayat macam ni mudah, boleh lah. Pakai akal pun kita tahu dah. Mesti Zaid makan ikan, ikan makan Zaid. Bukan cerita perihana ni. Jadi, kita tahu lah, Zaid makan ikan. Itu kalau ayat lebih susah, kalau nahu dia makin payah. Tetapi untuk trading, terjemah sesel. Terjemah sesel dulu, lepas tu pakai otak. Apa je kata ayat ni? Contoh baca kat sini kata. Contoh madda. Asalnya madada. Yazafkan harakat dal yang pertama, lalu diidghamkan dalam dal yang kedua. Tu kan translate sesel tanpa kita tengok nahu semua. Translate sesel. Dari segi baca macam tu kita boleh langkap dah. Asalnya madada. Dihazafkan dal yang pertama, baris dal yang pertama, lalu diidghamkan ke dalam dal yang kedua. Ketika situ dia dapat tangkap dah. Diidghamkan tu dia nak kata kepada topik yang sama juga, yang dal yang pertama. Bermakna kalau kita translate sesel pun kita boleh tangkap kasar-kasar makna ayat. Lepas tu kalau kita gabungkan lagi dengan ilmu nahwu yang kita ada, lagi yang mantap kita punya fahaman. Jadi kadang-kadang mungkin kita punya nahwu tak tinggi sangat, tapi try je dulu untuk translate pakai makna dulu. Lepas tu guna otak, apa dia kata ayat ni. Lama-lama kita akan dapat gabungkanlah antara kefahaman nahwu dengan kita punya pengalaman membaca kitab. Macam itulah. So kalau nak tunggu kefahaman nahwu kita level kitab si bawah baru nak baca kitab, payah ni tu kan. Ini bawa kotu nada tak habis lagi balik Malaysia dah. Macam ni. Ada susah kat situ. Sebab kadang-kadang pun paksa je nak baca kitab. Cuma macam selalu disebut, bukan untuk mengajar, bukan untuk sebar, just untuk training. Akan salah semestinya, tapi lebih baik salah supaya ada benda nak dibetulkan. Daripada mula pun tak, nak betul pun tak boleh, nak salah pun tak boleh. Tu salah dia. Jadi kat sini dia kata asalnya madada, dihazafkan harakat dal yang pertama, lalu diidghamkan. Idghamkan maksud kita cakap asal dal pertama kan. Maknanya dia kata idghamkan dal pertama tu lah, fid dalis tsaniyah. Tapi kalau kita ada kefahaman nahwu, kita akan tahulah hiya domain balik kepada yang paling dekat. Paling dekat sekarang ni adalah dal yang pertama. Maksudnya dal yang pertama lah jadi marji' domain. Wal idgham. Jadi bila ini kitab Mutadiin, dia tahu kadang-kadang dia sebut istilah-istilah takut orang tak tahu kan. Sebab kita ini asalnya belajar oleh budak-budak sekolah rendah 5-6 tahun. Mana tahu idgham apa semua kan. Kita mungkin kita tahu lah, tapi dia orang tak tahu. Maka kerana itu ulama pun jelaskan wal idgham, dan idgham ini maksudnya idkhalu ahadil mutajanisain, memasukkan salah satu daripada dua huruf yang sama fil akhar, dalam satu lagi. Mutajanisain macam kita kata sebelum ni, ai mutamathilain. Sebab ya ulama, untuk ulama sharah penggunaan dia gitu. Jinsun dengan musun sama je. Kalau segi ulama tajwid dibezakan. Ada pun ulama sharah bagi dia sama je. Jadi dimasukkan salah satu huruf mutamathilain ke dalam yang satu lagi. Wa huwa ala apa tak? Semua paksa Laju Kalau laju sikit. Dan ia ada 3 bahagian. Pertama sekali wajib. Wa huwa an yakuna harfan mutajanisan,
ayakul harfani mutajanisan mutaharriqain. Contoh madada. Sebabkan dua berbaris wajib baca madda. Tak boleh tiba kita baca madada rajulun, tak boleh. Mesti baca madda rajulun. Aw yakunu al-harful awwal sakinan wal harfus tsani mutaharrikan. Huruf yang pertama sakin dan huruf kedua mutaharrikan. Contoh dia apa? Contoh dia yang dia bagi contoh itu nahwu madda yang muddu tu, itu contoh yang pertama tadi, yang dua-dua berbaris. Ada pun contoh yang pertama mati, kedua berbaris, seperti dah bagi kata apa? Apa? Contoh yang pertama mati, kedua berbaris. Tak tulis ni. Tapi itulah. Yang pertama adalah kedua baris, yang kedua pertama baris, kedua tak baris. Cuma kena letak qaid kat sini. Mesti ada satu kalimah. Sebab kalau tak, kalau contohnya gini. Ni dua kalimah. Berbaris. Adakah wajib idgham? Kita baca darab bakar ke? Tak. Asal dua kalimah. Maka kedua-dua baris tu, yakni kedua baris tu mesti ada dalam satu kalimah. Sama juga, yang pertama baris, kedua tak berbaris. Itu pun kena dalam satu kalimah. Kalau dalam dua kalimah, contohnya bila kita kata ayat kita kan. Ayat dia contohnya kita kata mudan asluhu. Dia bagi ayat matan contoh dia. Ayat begini, mudan asluhu madada. Ini mata kan. Kat sini apa? Ada hamzah wasal. Ini pula hamzah qata'. Tak berbaris, mati. Ini berbaris. So awal mati, yang kedua berbaris. Tapi dalam dua kalimah. Adakah dibaca dengan sabdu? Tak. Maka kita kata kena tak qaid. Jadi sama ada dua-dua berbaris ataupun yang pertama baris, kedua tak berbaris. Yang pertama mati, kedua berbaris, mestilah dalam satu kalimah. Kalau dua kalimah tak jadi. Lepas tu dia utamakan bincang yang wajib dulu. Sebab yang wajib lebih utama. Yang wajib mesti dilakukan. Sebab dia bincang yang wajib dulu. Kemudian dibincang yang jaiz. Yang terakhir baru dibincang yang mamnu. Sebab mamnu tak ada, tak wujud. So antara benda wujud dan tak wujud, mesti dia utamakan yang wujud dulu. Ada pun mamnu, tak wujud, yang terakhir sekali ada dibincang. So an-nausani jaiz. Wahwa jaiz itu adalah ayakuna harful awal minal mutajanisaini mutaharriqan. Mutaharrikan. Yani huruf pertama daripada mutajanisain itu dia berbaris, wasani sakinan. Tapi bukan sakin yang asli, bi sukunin aridin. Sakin yang mendatang. Sukun yang mendatang. Nahu lam yamudda. Lam yamudda. Asalnya adalah ini kan, yang duduk ya. Tapi kita kata jadi wajib didoakan macam yang duduk. So yang duduk dia berbaris. Sebab asalnya yang duduk. Tiba-tiba datang saking secara tiba-tiba. Ni sebab apa? Sebab dia ada dari majzum. Contoh letak lam. Bila jadi gini, asalnya kalau mengikut asal lah, kalau mengikut asal, daripada jam dulu jadi lam jamdud. Nampak? Sakin itu
datang, bukan yang asal. Ini kita nampak di ketika lihat yang asal lah. Kalau lihat dah siap, tak nampak. Macam yang mudah juga. Dia boleh baca yang asal, dia nampak asal dia. Asal yang duduk, tambah lam, dia mendatang, dia bersakin. Lam yang duduk. Okay. Lam yang duduk. Ketika ini, apabila huruf yang pertama berbaris, yang kedua mati, tapi mati yang mendatang, maka dia harus. Maksud harus maksudnya adalah boleh baca lam yamdud, boleh baca lam yamudda, baca idgham. Tu maksud harus. InsyaAllah tak dosa. InsyaAllah. Boleh baca kan? Baca je nak macam mana. Takkan soalan ni lah, insyaAllah. Cuma perbahasannya seterusnya, yamud, nak baca dengan idgham macam tu. Nak baca dengan apa? Yamudda, yamuddi, yamuddu. Nak baca dengan apa? Baca dengan apa? Siapa rasa yang mudah angkat tangan? Kena berani lah, lelaki kena berani dengan keputusan dia lah tu kan. Saya jadi ketua keluarga nanti. Yang mudu, okay? Kena berani. Yang mudi, akhwat tak ada? Ke semua terampau? Tak ada apa-apa sini. Sini ada. Anak tak boleh apa lagi belakang. Anak tak selalu. Kalau anak tu kan nak beritahu. Sini je tu. Yang mudi siapa yang mudi? Tak ada siapa pilih yang mudi. Jawapannya semua betul. Kesian tapi yang mudi tu betul dia malhak. Boleh dia rare seorang pilih. Tapi tak siapa pilih. Kenapa? Kadang kita katakan sebab. Kalau kita baca dengan yang mudu, kena asal dia dia merujuk kepada asal dal. Kan kat sini yang mati. Sini tak mati pun. Sini dia mati tak pindahkan ke belakang. Pindahkan ke demi. Jadi dah mim baris depan. Dal jadi idgham. Lepas tu maka dal yang pertama tak mati pun. Ada je, cuma dia idgham saja. Kerana itu boleh dibaca dengan baris depan, meraihkan huruf asal baris asal bagi dal. Dal yang pertama. Okey, tu reason kenapa baca dengan yang mudu. Kalau baca dengan yang muda, kerana kita kata selalu dah. Sebab baris atas adalah baris yang senang. Ya ringan. Kerana itu baca dengan baris atas. Itu untuk baca dengan baris atas lah. Kenapa baca dengan baris bawah? Sebab baris bawah selalu digunakan ketika mana? Mengelak daripada iltiqa'us sakinah. Maka disebabkan baris bawah selalu digunakan untuk elak daripada iltiqa'us sakinah, maka kat sini pun kita guna juga baris bawah. So boleh juga baca dengan lam yang mudi. Kan itu dia ketika jumpa kata-kata gini, kalau tiba dah jumpa lam yang mudi, jangan nak marah. Dia ada wajah. Cuma biasa dia suka populariti cari benda rare-rare sikit. Tapi betul lah, tapi apa dia buat tu betul. Atau lebih rare dia sebut lam jamdud. Lagi rare. Tak pernah orang jarang sebut tu, dia sebut lam jamdud. Macam mana? Tapi betul. Jadi boleh baca yamdud, boleh baca dengan ni dengan 3 baris. Faham kan reason 3 baris tu? Tak faham dia tanya. Okey. Sebab dia akan kata lepas tu bisukunin aridin nahu lam yamudda biharakati dali as-saniyah asluhu biharakati dali as-saniyah habis. Asluhu lam yamdud. Asalnya lam yamdud. Itu yang asal. Fanuqilat harakatud dalil ula, maka dipindahkan harakat dal yang pertama ilal mim, kepada mim yang sebelum tu. Thumma hurrikatid dalus saniyah imma bil fathi, dibariskan dal yang kedua sama ada dengan fathah, yang ni kerana itu yang baris yang ringan, au bil dham, kerana itu baris asal bagi dal pertama, au bil kasri, kerana itu yang selalu digunakan ketika iltiqa'us sakinah. Li kat sini lamu illah. Dia terangkan illah bagi apa? Adakah dia terangkan illah bagi kenapa boleh dibaca dengan kasrah? Sebab yang paling dekat sekali sebab bil kasri kan sebut paling dekat. So adakah lamu illah tu adalah untuk menerangkan reason kenapa boleh baca dengan kasrah? Tak. Lamu illah kat situ dia datangkan untuk menerangkan reason kenapa boleh dibaca dengan dua wajah. Sama ada idgham ataupun tak idgham. Jadi kat sini antum akan selalu jumpa kadang-kadang tiba-tiba datang lamu illah, tapi lamu illah tu tak tahu illah bagi apa.
Tiba-tiba datang dalam illah. Sedangkan dia datangkan banyak statement sebelum tu. Mungkin 3-4 statement. Tiba datang lamu illah. Tak tahu nak cari ni lamu illah bagi apa. Jadi ketika itu kena slow-slow mikir. Cari lamu illah bagi apa. Kalau salah letak lamu illah, salah dia punya maksud. Kalau sini dulu kita kata boleh baca dengan kasrah kerana keadaan sukun tu mendatang. Apa benda mana ada, tak ada kaitan pun sukun boleh baca dengan kasrah dengan sukun mendatang. Kita boleh baca dengan dua wajah kerana itu sukun mendatang. Itu betul. Nampak? Salah kita kaitkan, salah makna dia. So dia kata likau ni sukuniha aridan, kerana keadaan sukun itu mendatang, itu ada ilah kenapa kita boleh baca dengan dua wajah. Okey. Thumma udghimat ad-dalul ula fiha. Kemudian diidghamkan dal yang pertama ke dalamnya, yakni ke dalam dal yang kedua. Fa qara lam yamudda ataupun lam yamuddu ataupun lam yamuddi bil idgham, dengan idgham. Wa yajuzu lam yamdud bil fak, dan boleh juga kita baca dengan lam yamdud dengan fakun, lerai, dengan meleraikan idgham tu. Kalau idgham gabung, kalau fakun mana kita pisah, kita leraikan dia. An-naw' salis, dan yang terakhir sekali adalah yang baca dengan buka idgham tu, baca lam yamdud tu, itu lugah ahli Hijaz. Dan itu lebih dekat dengan itu lugah ahli Hijaz, dan itu lebih dekat dengan kias. Bahkan Al-Quran datang dengan cara macam tu. Contohnya ayat wala tamnun tastaksir. Wala tamnun tastaksira. Wala tamnun tastaksir. Wala tamnun. Nampak? Tak sebut dengan tamunna, sebut dengan tamnun. Ataupun wala tushdid, ataupun wal yumlil ladzi alaihi alhaqqu safihan aw dha'ifan. Wal yumlili, kau baca dengan wal yumilli, wal yumlil. Jadi kita baca dengan fakun, itu yang itu luah al-Hijaz, dan itu yang lebih yang Al-Quran datang dengannya selalunya. Wasalis, yang ketiga adalah mamnu, mumtani'. Bukan mamnu, mumtani'. Mumtani'. Wa huwa ayyakuna al-awwal, bahawa jadilah huruf yang pertama, yakni dal yang pertama itu dal huruf yang pertama lah minal muntajanisain, daripada dua huruf yang sama, mutaharrikan, wasani sakinan, dan yang kedua sukun, bisukuni asli, sukun asal. Nahu madatu. Contoh madatu. Ini memang sukun, memang setiap asal memang setiap asal baca gitu. Dia memang kalau gabung dengan apa, domain memang macam madatu. Tak boleh baca idgham. Kenapa tak boleh baca idgham? Kenapa tak boleh baca idgham? Macam mana dia baca idgham? Kalau kita kata kita nak apa ni, bawah dengan sini kan, kau nak idgham, kita berdom kan. Dua-dua domah berapa? Sukun. Dua-dua sukun. Mana baris? Tak ada baris. Maka tu kita tak boleh nak baca idgham. Akhirnya boleh baca dengan fakun je lah. Madad tu. Maka ketika ini dia tak boleh. Memang kita baca dengan madad tu ke, madadna ke, madad segala Hussein, madadna, dan segala-galanya sama macam tu. Dia tak boleh. So kat sini kita nampak lah kaedah dia. Kaedah dia apa? Kaedah dia adalah apabila dua-dua baris baca idgham,
Bukan, nak lebih senang. Kita kata bila huruf kedua berbaris. Kalau huruf kedua berbaris, wajib idgham. Tak kisahlah huruf pertama berbaris atau tidak. Bila huruf kedua berbaris, mestilah idgham, wajib idgham. Tak kisahlah huruf pertama tu berbaris ataupun sukun. Kalau huruf kedua sukun, wajib fakun. Melainkan kalau sukun tu sukun yang datang, mendatang. So, kaedah dia, kalau huruf kedua kan, kalau huruf kedua berbaris, wajib idgham. Kalau huruf kedua sukun, haram idgham. Haram lah, tak boleh idgham. Keadaan tengah-tengah apa keadaan tengah-tengah? Keadaan tengah-tengahnya adalah bila dia sukun tapi tak sukun sangat-sangat. Dia sukun datang, mendatang. Barulah dia harus dua-dua. Idgham boleh, tak idgham boleh. Itu kaedah dia. Lihat kepada huruf kedua. Huruf pertama, tak kisah bagi ke tak bagi. Akhir sekali kita akan masuk pada bab fil fi'lil mahmus, fi'il yang mahmus. Fi'il yang berhamzah. Fi'il yang berhamzah wa imma mahmuzun. Wa imma kat sini maksud balik pada mu'tal tadi. Ini fi'il mu'tal sama ada yang misal apa semua tu ataupun mudha'af ataupun mahmuz. Wa huwa, dan ia adalah yakunu ahadu hurufihi. Jadilah salah satu pada hurufnya, hurufil al-asliyah, hurufnya asal itu hamzah. Nahu akhadha wa sa'ala wa qara'a. Akhadha contoh bagi hamzah tu di fa, sa'ala kalau hamzah tu di ain, qara'a kalau hamzah tu berada di lam. Fa in kanat al-hamzatu, fa in kanat al-hamzatu fi muqabalati al-fa'i yusamma mahmuzul fa nahu akhadha. Jikalau hamzah tu berada bertepatan dengan fa, maka dinamakan sebagai mahmuzul fa, yang dihamzah lah fa. Contoh akhadha, cuma hamzah hamzah qata' ni ketika di awal dia tak boleh berubah. Macam tu lah akhadha tak berubah. Dia akan berbeza ketika dia di tengah dan di hujung. Contohnya mana, tengok ni. Wa in kanatil hamzatu fi muqabalatil ain. Jikalau adalah hamzah itu bertepatan dengan ain, dinamakan mahmuzul ain. Mahmuzul ain yang dihamzahkan ainnya. Nahu sa'ala. Sa'ala, yas'alu, soal. Baca dengan subut hamzah. Tetapi boleh kita ubah hamzah itu kepada alif ketika ketika mudhari'. So kita boleh baca dengan yas'alu, boleh juga baca dengan yasalu. Bahkan boleh kita hazaf sekalipun. So kita akan baca yasalu. Ayat Quran datang itu juga. Ayat Quran datang mana? Firman ayat. Apabila sa'ala baca dengan sa'ala, yas'alu, kalau dia amar, fi'il amar apa? Is'al. Tapi ada dalam Quran datang dalam keadaan hazaf. Sal Bani Israil kam ataina min ayatin bayyinah. Tanya kepada Bani Israil, banyak akan kita berikan kepada mereka bukti-bukti kebenaran kami. Dan itu pakai sal. Sal itu maksudnya adalah tanyalah. Dia asal daripada is'al, tapi dia hazaf. Dia hazafkan hamzah. Tapi ada juga yang dibaca dengan asal. Contohnya fas'alu. Itu baca dengan asal, fas'alu. Wa in kana al-hamzatu fi akhirih, jika hamzah itu di akhir, yusamma mahmuzul lam, dinamakan sebagai mahmuzul lam. Contoh tadi qara'a. Contohnya qara'a.
Wa yuqalu li hadhil aqsam, dan dipanggillah 7 pembahagian ini al-aqsamus sab'ah, bahagian-bahagian yang 7. Yajma'uha hadzal bait, mengumpul akan aqsam as-sab'ah ni, bait ni apa? Sahihastu mithalastu mudha'af lafifun naqisun mahmusun ajwa. Sahih, misal apa? Misal fi'il yang mutlaq apa? Rafa. Kalau apa ni, ajwa, mutlaq ain. Kalau mudha'af, mudha'af apa? Ain lam dengan dia huruf illah. Kalau lafif lafif, lafif berkumpul dua huruf illah. Naqis, yang huruf illah dia berada di lam. Mahmus yang hamzah. Mahmus senang lah. Nama tu sendiri dah ada hamzah dah. Memang senang lah ya. So sahih, misal, mudha'af, lafif, naqis, mahmus, ajwa. 7 bahagian. So ini yang dinamakan pembahagian yang 7. Adapun kalau kita dalam pembahagian 8 tadi, yang kita tunjuk tadi lah, yang kita buat bagi mazid, usal, mazid, mujarab semua tu. Jadi sampai situ je lah. Wallahu rasuluhu a'lam bis-shawab. Jadi ana dah bagilah segala, bukan segala maklumat, segala yang boleh membantu antum untuk baca sendiri syarah-syarahnya yang lain. Jadi yang penting-penting, yang panduan utama telah diberikan. Tapi seorang guru bukanlah tugas dia suap belaka. Antum bukan kanak-kanak. Antum makan pun bukan suap belaka, awak makan sendiri kan. Jadi sama juga dalam belajar pun, jangan berpada dengan apa yang belajar malam ni. Dah daurah pula tu. Lepas tu kena banyakkan lagi baca kitab-kitab syarah. Dan antum dah dapat panduan yang dah diberikan, maka insya-Allah takkan sesatlah kalau baca sendiri pun. Takkan nak tiba-tiba dibaca dengan fi'ala li'aula kan. Tapi insya-Allah macam tu kan. Tapi tak tahu lah kokok yang belakang-belakang, yang jalan-jalan datang tu tiba salah baca tahu lah. Tapi alhamdulillah kita dah mengkhatamkan matan minat kita. Alhamdulillah. Jadi tinggal untuk dihafal. Paling kurang kita kata hafal sampai mana? Apa istafala? Paling kurang hafal istafala. Kena ingat sungguh, supaya nanti bila orang datang, istighfar wazan apa? Tahu dulu. Insyaallah wazan apa? Tahu dulu. Tak ada dah terkeliru bila baca kitab. Ada berapa soalan? Sebagai di akhir majlis kita ni, ada berapa soalan? Kalau tak ada, tadi ulang kaji balik apa yang kita dah belajar. Ulang kaji balik, ingat sungguh-sungguh. Okay, kita jumpa balik 13 bulan lagi. 13 bulan ni jumpa. Jangan soalan nak bagi dia susah lah jaga lah itu. Memang susah soalan nanti. Tak dapat jawab habis lah. Dah makan kan? Ada. Ada. Berapa? 10 lah. Lewat tak? Ingat kan nak habis pukul 9 tadi. Habis 10 kan dapat. Jadi tak ada apa soalan Akhwat ada soalan apa? Ikhwan ada soalan? Faham minta maaf kalau ada segala kekurangan. Kalau ada yang tak jelas ke, lawa-lawa gua gurau kasar ke mana tak. Saja je nak kasih. Tak nak kekok sangat antara kita. Lepas tu malam ngantuk. Jadi kita anak pun tak nak mengajar sangat. Guru suruh paksa lah. Tak nak malas kan ni. Jadi kalau ada kekurangan apa semua, anak minta maaf. Jadi sebelum habis kita buat apa dulu? Ngulang matan. Jangan nak balik dulu, ngulang matan dulu. Okay. 1, 2, 3. Fa'ala yaf'ulu.
افعل لا يفعل افعلالا تفاعل يتفاعل تفاعلا تفاعل يتفاعل تفاعلا استفعل يستفعل استفعالا فعل يفعل فعل يفعل فعل يفعل فعل يفعل فعل يفعل أفعل يفعل إفعالا فعل يفعل تفعيلا فعل يفاعل مفاعلة وفعالا وفعالا انفعل ينفعل انفعالا افتعل يفتعل افتعالا افعل لا يفعل افعلالا تفاعل يتفاعل تفاعلا تفاعل يتفاعل تفاعلا استفعل يستفعل استفعالا. Jadi kalau ada soalan semua, kita tutup majlis kita dengan tasbih nafas surah Al-As.